Dan kita lihatlah buka untuk soal jawab yang saya, kalau saya tak tahu, saya tak tahu. Baik, Ustaz, mak saya cakap Ustaz, ia pernah cakap. Asal tu. Ustaz, mak saya cakap Ustaz, dia. Main Ustaz, mak dia pernah cakap, jika bayi lahir hari tertentu, contohnya Selasa, dia akan jadi anak yang degil, tak baik dan sebagainya, dan akan mati. Oh, bahaya. Akan mati hari Selasa juga. Tanya saya lahir hari apa? Saya lahir hari apa? Jika bayi lahir hari Isnin ataupun Jumaat, dia akan jadi anak yang baik. Betul ke Ustaz? Mungkin betul kalau Ustaz terdapat wahyu. Itulah. Kalau Ustaz terdapat wahyu, ya mungkin. Tapi oleh kerana Ustaz terdapat wahyu, Pak Ayah tu kan, saya tak tahu lah, wallahualam apa namanya sumber Ustaz tadi. Semestinya bukan wahyu. Jadi dia tahu macam mana, wallahualam. Tapi saya cadangkan jangan pegang benda ni. Sebab bila baby contoh, budak masuk lahir, hari pun lahir rasa anak degil. Pasal kan, rasa rumah tu tekam betul mayat ni kan. Jadi sebab hari apa lahir, hari bila mati, itu fi'ilillah. Bila kita lahir, bila kita mati, bukan itu isu dia. Yang isu dia, kita mati dalam keadaan kita baik atau tidak. Hari tidak memberi kesan. Hari tidak memberi kesan untuk seseorang tu jadi baik atau tidak. Yang menjadi kesan adalah apabila orang tu dia berusaha untuk jadi yang terbaik. Cuma Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai hari Isnin, bukan hari Jumaat. Nabi Allah Adam lahir hari Jumaat, main dia diciptakan pada hari Jumaat. Tapi Nabi Muhammad diciptakan pada hari Isnin. Fadilatul Syekh Husni kata, antara hikmah dia kerana satu ketika dahulu tiada sebarang makhluk melainkan hanya Allah. Allahu Ahad. Kemudian Allah mula menciptakan makhluk. Makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah ruh Nabi SAW, ataupun juga disebut sebagai nur Nabi Muhammad SAW. Jadi bila itu sudah ada dua, maka untuk mengadaptasi ataupun ingin menceritakan kisah tersebut, Allah jadikan hikmah Nabi lahir pada hari Isnin. Lahir sebagai seorang manusianya pada hari Isnin, untuk supaya kita terfikir bahawa Nabi adalah makhluk pertama yang menjadi nombor dua selepas ada yang lain. Allah Tuhan, tiada sebarang makhluk seperti dia, langit tak ada, apa semua tak ada. Allah mula mencipta makhluk. Siapa makhluk pertama? Nabi SAW. Maka bila Nabi diciptakan sebagai makhluk yang pertama, maka ketika itu jadilah ada dua. Pertama Allah selaku Tuhan, yang kedua makhluk yang pertama yang menjadi nombor dua selepas adanya Allah SWT. Jadi kerana itu disebut Al-Ithnin, yang bermaksud dua. Okey, Ithnin iaitu dua. Bukan nak kata Nabi Muhammad itu tidak, jangan hati-hati bukan itu maksudnya. Tapi untuk menunjukkan makhluk pertama merangkap zat yang kedua ada selepas Allah SWT. Itu di antara hikmahnya. Lepas tu Nabi dalam Al-Quran Allah sebut, wa ana awwalul muslimin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bukan Allah Ta'ala kata Nabi ini adalah awwalul muslimin, seawal-awal orang Islam, iaitu dari segi roh. Sebab roh ini mengatasi sebelum adanya jasad. Okay, sebab tu kita sebenarnya kita wujud dah lama lah, tapi roh kita adalah makhluk dari segi jasadnya lambat sikit. Okay, adapun Nabi gitulah, di jasadnya adalah khatamul anbiya, al-khatim, al-akhir, akhirul anbiya. Tapi dari segi hakikat rohnya, Nabi adalah awwalul anbiya. Kerana Allah itu ada awal wal akhir. Maka pada Nabi juga ada unsur awal juga akhir, iaitu awal dari segi kerohanian dan akhir dari segi kebangkitan sebagai seorang Nabi. Apa hukum wakaf dengan tunang? Sebab nak kenal mesin Malaysia. Pakai tudung balik okey lah. Pakai tudung balik, jangan lidah aurat, cakap benda-benda yang tidak bercanggah syarat. Lagi baik ajak sekali mak dia duduk tepi. Nak kena suruh kan, takkan nak kenal dia saja kan, kita mak ayah dia sekali. Sebab kalau berdua-dua saja begitu, walaupun tak dari segi realiti, hakikat jasad tidak berdua-dua, tapi takut-takut mula-mula macam mana awak jaga semayang? Saya jaga. Mula-mula lepas tu jaga semayang tahajud. Lepas tu dia mula ngeri-ngeri sikit. Okay? Jadi untuk mengelakkan benda tu, saya cadang tak ada salah kecuali kita nak kenal tunang kita, nak tanya tentang awak macam mana, ajak sekali mak dia duduk tepi.
Lepas tanya, okey. Rajis berbalik kepada ibunya pula. Ibu, dia tahu macam ni pula, mak dia macam semua. Saya cadangkan begitulah. Dari segi hukum tak ada masalah. Yang penting tutup aurat, tak cakap benda yang tak sepatutnya. Cuma untuk mengelakkan selalunya orang muda ni, realiti ni dia akan hoai-hoai, betul? Mula-mula ya dengan syariatnya dijaga, kopiah dia subhanallah azim. Tapi lepas tu benda dah menyengit jadi ya. Jadi saya cadangkan untuk mengelakkan benda yang berlaku, antara cadangannya letaklah mak dia ataupun bapak dia sebelah dia sekali. Okey. Duduk sekali. Biar lepas tu biar bapak dia borak dengan dia. Okey. Baik. Soalan, Nabi Khadir masih hidup sampai sekarang, tapi Rasulullah SAW adalah Rasul dan Nabi terakhir. Guana tu. Guana tu. Cik Ustaz tegang kan? Saya muskil. Lepas tu dia senyum. Bila muskil kita senyum kan sebab tak tahu kan. Okey, saya sampai terhormati Allah. Nabi katalah Nabi ya ba'di. Tiada lagi Nabi selepasku. Dengan maksud tiada lagi Nabi yang akan dibangkitkan, yang akan dilantik baru selepasku. Nabi Allah Isa akan datang akhir zaman. Adakah bercanggah dengan hadis Nabi tadi? Tiada Nabi selepasku. Tak bercanggah. Sebab Nabi maksudkan tiada Nabi selepasku adalah tiada lagi Nabi yang akan dibangkitkan, yang akan diutuskan selepas kewafatan kau ataupun selepas kebangkitan. Kita takkan jadi Nabi. Nabi kahak on spot bukan Nabi. Dengan hujah lah Nabi ya ba'di. Walaupun dia datang ke surah Yasin macam mana pun, dah Nabi ya ba'di. Sebab tiada lagi Nabi yang akan dibangkitkan pada generasi yang seterusnya. Sebab Nabi adalah penutup Nabi-Nabi akhir zaman. Pun begitu tidaklah menafikan kenabian Nabi-Nabi sebelum kelahiran Nabi SAW. Nabi Khadir telah lahir sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa telah lahir lebih dahulu berbanding dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Isa di akhir zaman akan datang pula membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Dan kerana Nabi Isa itu seorang Nabi, tidak menafikan. Bahkan Nabi Isa akan dikebumikan berdasarkan riwayat, sebagai riwayat di makam Rasulullah SAW. Hari ini ada 3 makam. Makam Nabi Muhammad, makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Akhir zaman nanti seorang lagi, iaitu Nabi Allah Isa AS. Akhirnya di tempat tersebut akan menjadi 2 orang Nabi dan 2 orang sahabat Nabi SAW. Jadi tak ada masalah kan? Jelas kan? Okey. Baik. Ada pula yang seterusnya. Assalamualaikum. Apa hukum beri makanan yang mengandungi lemak khinzir kepada haiwan peliharaan? Dan kalau tak tahu tapi diberikan, bagaimana kalau kita dah terkena idea ni? Sekejap, saya nak faham soalan. Apa hukum beri makanan yang mengandungi lemak khinzir kepada haiwan peliharaan? Dan kalau tak tahu tapi diberikan, bagaimana kalau kita dah terkena idea ni? Okay? Sampai dirahmati Allah SWT, kita ni sebagai mukallaf tidak boleh makan benda-benda yang haram. Adapun binatang, dia bukan mukallaf. Baik, kalau binatang saya nak bagi makan benda yang sekali makan boleh? Boleh? Selagi mana makanan yang diberikan kepada binatang itu tidak membawa darar ke binatang tadi. Kadang contoh apa namanya, bangkai, kita dah makan bangkai kan, kita dah makan bangkai. Saya ada sepupu, dia beli ikan haruan, dia bagi makan bangkai ayam. Ayam yang orang nak sembilan-sembilan tu tiba terhimpit mati kan. Ayam dalam apa, dalam apa namanya, dalam sangka banyak-banyak tu, ada yang di bawah tu dah kena harap ke apa tak pasti, akhirnya mati. Innalillahi wa inna ilaihi mati. Jadi memang nak makan tak boleh mati tak ada sembelih. Jadi dia ambil perut ayam tadi bagi makan ke ikan haruan. Kita makan boleh tak boleh? Haram. Bukan makan ikan tu, makan perut apa ayam tadi. Mati tak boleh lah kan? Tapi ikan makan, ikan dia bukan mukallaf. Ikan bukan mukallaf, jadi tak ada masalah. Kita apa namanya, kita bagi makanan contoh macam lemak khinzir kepada haiwan peliharaan. Cuma kena tanya doktor lah, adakah benda ni memudaratkan binatang tu tidak? Kalau memang mudarat, haram lah. Sebab kita memberikan benda yang memudaratkan makhluk Allah. Tapi kalau doktor kata okey, dia makan dia akan lebih sihat, okey, tak ada masalah. Tak ada masalah kita bagi lemak khinzir. Apa lemak pun tak ada masalah, selagi yang penting tidak membawa kepada mudarat kepada binatang tadi.
Kemudian soalan yang seterusnya, dan kalau tak tahu tapi diberikan, contoh bagi lemak khinzir, tak tahu bagaimana kita dah, kalau kita dah terkena air liurnya. Yang ni saya tak pasti sebab dalam kitab fiqh dia sebut satu perbahasan. Kalau seekor kucing makan bangkai, jadi kucing tadi bila makan bangkai, kalau dia air liur dia kena pada kita, maka tangan kita bernajis. Sebab apa? Dia makan bangkai. Dalam keadaan kalau dia tak hilang, maksudnya dia makan itu menyap kita, jadi kita telah bernajis. Sebab bangkai tu dia contoh dia makan tikus, ekor tikus pun selit sikit lagi tu, mari dia pergi jilat kita pula, jadi mulut dia telah bernajis. Dia pegang kita, dia dijilat kita, contoh kita telah menjadi bernajis. Tapi dalam kitab fiqh disebut kalau binatang tadi, kucing tadi contoh, dia menghilang daripada kita, lepas dia makan dia gigi hilang, maknanya pada satu kadar waktu yang berkemungkinan dia pergi minum air. Bila minum air dia telah membasuh mulut dia, betul tak? Okey, jadi mulut dia sudah tidak lagi bernajis. Dia jilat kita untuk ketika dia lepas dia hilang tadi, maka tak ada masalah. Cuma isu dia lemak babi. Kalau binatang lain, kalau bangkai lain, untuk menghilangkan najis yang lain cukup dengan air mutlak. Tapi kalau yang ni perlu dengan tanah, air tanah. Okey, perlu air tanah. Adakah binatang peliharaan kita dia pergi cuci mulut dengan air tanah? Itu isu dia. Jadi saya secara amanahnya sangat menarik soalan ni sebab saya tak nak fikir soalan ni. Ini hebat dia ni membantu kami selaku golongan yang mempelajari ilmu hukum agama. Jadi saya mungkin boleh bagi jawapan berdasarkan kemampuan ilmu saya setakat ni, tapi saya akan rujuk balik. Okey. Sekadar berpandangan lah, tapi jangan pegang lagi, Jangan pegang lagi sebab ini just satu pandangan yang belum mendasari benda yang direct dari kitab. Sebab kami diajar di Al-Azhar, bila timbul soalan jangan cepat buka kitab, kita cuba belajar. Kalau kamu jadi orang alim, kamu nak jawab apa? Lepas tu baru cek kitab. Kalau sama yang kitab, jadi kita dah power tu. Dah sampai dah ke tahap yang hebat dari segi hukum hakam. Jadi bagi pandangan saya, tapi jangan pegang lagi setakat ni. Kena juga sama, kita kena juga sama. Sebab biasanya binatang dia tidak akan pergi pula ambil air tanah sekali, betul 7 kali pula tu. Sebab dia tidak makan. Melainkan kalau kita malah ajar dia makan ni, dia pun pergi ke air tanah, dia kena rodak sikit, jadi air tu dah air, jadi air keruh, dia pun sekali marrah wahidah dia kena sekali. Sita kaman. Ya, 1, 2, 3. Kalau gitu selesai, dia telah pun disucikan. Okay? Tapi selalunya binatang tak begitu. Dan minum air tanah ni bukan kerja binatang, Jadi saya duk nampak lah berdasarkan apa yang saya duk nampak ni, tapi tak jangan pegang lagi. Orang tadi kena juga sama. Tapi kalau memang pernah berlaku ni, mudah cerita je, sama je lah. Itu lagi senang cerita. Tak payah nak tunggu jawapan yang seterusnya. Sama saja. Cuma realiti macam mana? Memang macam ni ke? Saya tak pasti. Cuma berdasarkan nampak saya secara kaedahnya, memang kita kena samak. Sebab binatang dia tidak samak mulut dia tadi. Beza kalau dia makan bangkai dan lain. Sebab bangkai daripada anjing dan babi, najis daripada anjing dan babi, pada dengan air mutlak sekali mudah bergerak. Jadi bila kucing tadi minum air, dia telah pun menghilangkan najis pada mulut dia dengan air biasa. Jadi dalam masalah bangkai lain selesai. Tapi bila berkaitan dengan anjing dan babi ni, dia ada satu pembahasan iaitu kena samak. Yang tu saya tak pasti, saya akan cek balik soalan ni. Siapa nak buat? Ada masalah tak soalan? Sahabat kita tanya, kalau binatang yang dia makan benda-benda haram tadi, kita nak makan dia pula macam mana? Sebab dia dah dianggap dah daging ni tu. Jadi dalam perbahasan ni, para ulama kata bila binatang yang step begini, sebelum kita makan dia, kita kena kurung dia. Kurung dia daripada makan benda-benda tak sepatutnya, lebih kurang dekat 3 hari lebih. Bagi makan benda-benda yang ni, supaya dia membuang kembali benda-benda yang ni. Tapi yang dah jadi dah daging tu memang tak dapat dielakkan lagi lah. Okey, tak dapat dielakkan lagi. Cuma dia perbahasan kita kata, kita contoh macam ikan tadi ataupun ayam tadi. Ayam makan cacing. Kita tak makan cacing.
Bila kita makan ayam, adakah kita makan cacing? Tak, kita makan ayam, jangan makan cacing. Dia sebab dia nak makan apa tak ada masalah, sebab binatang tu halal dimakan, dia makan apa tak ada masalah. Cuma kita diminta untuk kalau dia memang makan benda-benda yang tak elok, kita sekat dia dalam 3 hari, kita bagi makanan yang baik supaya dia membersihkan diri dia, buang benda-benda yang tak sepatutnya tubuh dia dalam tempoh 3 hari. Itu yang disebut oleh para ulama kita lah. Ya. Salam Ustaz, memakai wangian ke masjid adalah sunnah. Bagaimana pada wanita? Apa sunnah yang dilakukan Rasulullah yang tak jadi sunnah pada wanita? Sunnah pakai serban, wanita tak pakai serban. Sunnah yang khusus untuk orang lelaki lah. Tapi sunnah pergi sembahyang jemaah awal, tu merangkum semua sekali lah. Contoh apa lagi? Kita buka lagi kita kata banyak perbahasan sunnah yang kongsi. Nabi bila angkat takbir, Nabi angkat gini, ni sunnah orang lelaki. Orang perempuan tak payah lah. Sebab ada sunnah untuk orang perempuan pula. Nabi ketika sa'i antara 2 lampu hijau tu Nabi lari. Orang perempuan dia lari. Sebab itu sunnah rijaliyah, sunnah untuk orang lelaki. Tapi kalau kita pergi umrah haji, kita nampak orang perempuan pun boleh tahan tak? Lari juga. Takut kita dibuatnya tak? Ada sunnah-sunnah yang untuk orang lelaki saja dan tidak ada perempuan. Yang tu banyak perincian dia yang perlu kita cek je lah. Untuk isu minyak wangi untuk orang perempuan adalah minyak wangi yang tidak berbau. Dia wangi yang tak macam orang lelaki. Orang lelaki ni wanginya menyengit. Menyengat bunyi tak? Bau dia tu macam mana cakap? Kenapa minyak wangi yang biasa bau dia? Menyucuk hidung tu. Tapi kalau minyak wangi orang perempuan, tidak begitu. Sunnah bagi orang perempuan tidak pakai minyak wangi macam orang lelaki tadi. Dia naklah pakai minyak wangi yang istilahnya berwarna tidak berbau. Jadi kena pergi kedai-kedai minyak wangi, tanya ada tak contoh minyak wangi tadi. Okey, sebab orang perempuan dia tak boleh pakai minyak wangi yang menyengat macam kita. Sebab orang perempuan ni special. Dia tak pakai minyak wangi, dia orang pandang dia. Ya. Dia special. Dia memang satu makhluk Allah yang special. Tak macam orang lelaki, kita kadang-kadang kena terpaksa. Kan dia tak laku nanti kan orang lelaki. Jadi orang lelaki ni dia terpaksa banyak menzahirkan siapa dia. Tapi orang perempuan ni dia astar itu lebih dia menutup diri itu lebih dituntut. Sebab dia memang satu makhluk Allah yang lain dia lagi. Jadi minyak wangi kalau contoh orang perempuan, kadang-kadang setengah orang perempuan minyak wangi bukan budak yang wangi sangat tu sampai berlalu tu naik lift turun 2-3 minit lift tu berbau lagi tu. Itu tidak ada tuntut sebab kita berwangi-wangian adalah untuk suami kita. Bukanlah bermaksud lepas ni kita pakai yang hapa-hapa tu kan. Bukan itu maksud dia. Bukan maksudnya orang perempuan kena hapa-hapa kan. Asal awak tak mandi 3 hari nak dia punya wangi tak boleh nak beri supaya orang lelaki tak minat dengan kita. Bukan itu maksud dia. Maksud dia macam biasa mandi macam biasa, pakai minyak wangi yang bukan berbau sangat. Bau tu orang bau biasa je lah kan. Kita rasa wah baunya sampai orang sekali. Yang tu yang ditegah oleh Syarah. Alhamdulillah, waktu sudah tamat. Okey, pengurusi pun dah senyum. Saya rasa saya mengisahkan dahulu. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk terus mempelajari hadis Rasulullah SAW. Dan saya galakkan kawan-kawan, apa kata kalau dalam hidup kita berusaha untuk menghafaz sebanyak hadis yang kita boleh hafaz. Kalau tak dapat banyak, jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya ada hadis yang kita telah hafaz dan kita akan jadikan sebagai benda yang sia-sia main dalam hidup kita, insyaAllah. Itu saya bersaya, insyaAllah ada baiknya. Moga Allah Ta'ala memberkati majlis ini dan semoga Nabi rasa gembira dengan apa yang dilakukan pada hari ini, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahibba'il habib. Ya Allah, jadikanlah kami ini antara para kekasih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alil habiba habiban lana. Dan jadikanlah Nabi Muhammad kekasih kami itu sebagai kekasih benar-benar bagi kami. Allahumma ja'al hayatana tabi'atan li suluki hadzal nabiyil mu'azzam. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini sentiasa menuruti gerak-geri Nabi yang begitu mulia ini. Waj'al hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada. Jadikanlah hidup kami ini hidup orang-orang yang alim
dan mati kami sebagai mati para syahid, para syuhada-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana hayatana wa barik lana dirasatana wa barik lana fi sa'ina fi talabil ilmi. Ya Allah, berkatilah hidup kami, berkatilah mati kami, dan berkatilah usaha kami dalam menuntut ilmu ini ya Arhamar Rahimin. Waj'al mautana mautatan anta radin anna ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah mati kami mati yang Engkau redha kepada kami ya Allah. Selamatkan kami daripada azab-Mu ya Allah. Waj'al qabrana rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana hufratan min hufarin niran. Jadikanlah kubur kami ya Allah adalah salah satu taman daripada taman-taman syurga, dan janganlah ya Allah Engkau jadikan kubur kami sebagai lubang dari lubang-lubang api neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna azabaka alim falan nastati'a an nasbir. Ya Allah, neraka-Mu itu pedih, kami sama sekali tidak akan mampu untuk bersabar ya Allah. Falizalika ya Arhamar Rahimin, la taj'alna min ibadika alladzina yuhibbuna an ya'su. Oleh itu ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang suka untuk melakukan maksiat kepada-Mu ya Allah. Waj'al hayatana hayatan thayyibah wa mautana maitatan thayyibah. Jadikanlah hidup kami hidup yang baik, dan mati kami mati yang baik. Allahumma zuqnal jannah bi syafa'atil habib. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang masuk syurga-Mu ya Allah dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ru'yatal habib wa mukalamatal habib. Ya Allah, jadikanlah kami ini direzekikan di dunia ini ya Allah untuk menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waj'al ya arhamar rahimina lana baitan fil jannah wa baituna bi jiwari baiti habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah ya Allah di akhirat nanti kami mempunyai sebuah rumah di syurga ya Allah, yang mana syurga kami, rumah kami bersebelahan dengan rumah Nabi, hatta narahu yawman bilang qita'in ya arhamar rahimin, agar kami dapat menatap wajah Nabi setiap hari tanpa henti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habib qulubina wa ruhina Muhammad wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguh dengan tasbih Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanul husn alladziina amanu wa amilus-shalihaat wa tawassaw bis-sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.